Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua murid-murid sekalian. Baik, hari ini Ustaz akan sambung lagi dalam bab akhlak, adab dan akhlak Islamiah. Kala itu sampai muka surat 18, hari ini sampai muka surat 19. Kita masuk ke muka surat 19 ya. Okey. Tengok yang pertama sekali dekat muka surat 19 ni, tajuk dia faedah bertanya dengan beradab. Okey, apa dia faedah dia? Ramai kenalan. Okey, bila kita bertanya dengan adab, maka kita akan dapat ramai kawan lah. Orang suka dekat kita. Kemudian tercapai hajat. Hajat tercapai bila kita bertanya dengan adab. Kita akan mendapat jawapan pun dengan jawapan yang baik. Jadi hajat kita untuk mengetahui sesuatu perkara akan dapatlah tercapai, hasrat kita tu. Kemudian berakhlak terpuji. Ni bila kita bertanya dengan baik, itu menunjukkan seseorang itu mempunyai sifat ataupun akhlak yang terpuji. Orang yang terpuji ni memang disukai oleh ramai manusia. Okey. Kemudian tidak sesat jalan. Orang yang bertanya dengan penuh adab dan sopan, bila dia bertanya dan dia akan mendapat jawapan yang tepat dan lengkap. Jadi bila contoh dia bertanya mengenai sesuatu lorong atau jalan, maka dia tidak akan sesat. Ataupun dia bertanya mengenai cara-cara untuk melakukan sesuatu benda yang dia tak tahu. Jadi dia akan dapat jawapan hinggalah dia boleh melakukan benda yang dia tak tahu tersebut. Kemudian dapat menyelesaikan masalah. Masalah yang ditanya akan dapat diselesaikan. Sebab apa? Sebab dia bertanya dengan penuh adab, menyebabkan orang yang ditanya itu merasa hormat, merasa sayang, merasa kesian kalau tak jawab dengan benda, tak jawab ya benda yang betul kan. Okey. Disukai dan dihormati, ya Ustaz ulang dah tadi, disukai dan dihormati. Kemudian dapat menambah ilmu pengetahuan. Bila kita bertanya dengan niat yang baik, ikhlas kerana Allah, kerana nak tahu, jadi dapatlah ilmu pengetahuan daripada apa yang kita soalkan tadi. Okey, baiklah. Tengok di sebelah dia. Akibat tidak beradab ketika bertanya. Akibat dia, kalau kita bertanya dengan tidak beradab, kita dengan kurang ajar, apa yang kita akan dapat? Yang pertama sekali, sesat jalan. Sesat jalan. Kemudian ramai musuh. Okey. Pertanyaan kita bukan sekadar menyebabkan sesat jalan. Orang yang dengar pun dia jadi tak suka, jadi kita jadi akan dapat ramai musuh. Kemudian mendapat susah. Susahlah sebab orang tak menjawab. Kita tanya dengan keadaan yang tak baik, jadi orang pun rasa macam tak perlu menjawab. Okey, kemudian dibenci masyarakat. Masyarakat tak suka dengan perangai macam tu. Kena ingatlah bila kita bertanya dengan sifat yang kurang adab, kurang ajar, maka bukan sekadar orang sekeliling tak suka, tapi semua orang tak suka, baik kanak-kanak maupun orang dewasa. Kemudian akan menghadapi masalah. Ya, sebab kita tanya, bila kita bertanya dengan kurang adab, kita tidak mendapat jawapan yang sebetul atau yang tepat, maka masalah kita bukan akan selesai, maka akan menambahkan lagi. Kemudian kurang ilmu pengetahuan, tak dapat ilmu. Orang yang kurang adab memang ilmu susah nak dapat dekat dia, sebab dia tidak menghormati orang lain, dia tidak beradab. Kemudian akan menjadi keras sumbang. Maksudnya keras sumbang ni adalah orang yang bersendirian, tidak ramai kawan, dia akan duduk seorang-seorang lah kalau orang nak kawan dengan dia kan. Okey. Kita masuk yang petak yang ketiga tu, hikmah mengamalkan adab bertanya. Maruah terjaga, dihormati, disukai, disayangi. Okey, kemudian luas pengetahuan. Dengan jawapan-jawapan yang dia dapat, maka pengetahuan dia akan menjadi luas berbanding orang yang tidak bertanya. Kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dilindungi oleh Allah sebab apa? Sebab dia mengamalkan sunnah Rasulullah, iaitu beradab, disayangi masyarakat, kemudian dipermudahkan hajat, kemudian mengeratkan silaturahim, mengeratkan hubungan sesama manusia, dengan kawan-kawan, dengan jiran, dengan guru, dengan adik-beradik, sebab dia seorang yang beradab. Kemudian melahirkan suasana harmoni. Memang harmoni bila kita satu-satu masyarakat semua beradab, baik, sopan, santun, maka suasana akan menjadi harmoni, akan jadi tenang, akan jadi hati kita akan merasa bahagia lah duduk di kawasan yang seperti itu. Okey, kemudian apa tujuan bertanya? Tujuan apa untuk kita bertanya? Kalau kita bertanya tak ada tujuan, tak jadi juga. Okey, tujuan bertanya pertama sekali mendapat faedah. Mendapat faedah lah kalau kita bertanya, untuk diri kita, pengetahuan kita bertambah. Kemudian memberi kefahaman. Kemudian bertanya juga salah satunya ialah menunjukkan perhatian. Bertanya sebab kita ni mengambil pendekatan untuk memberi perhatian kepada, kalau dalam kelas kepada guru lah, kalau guru mengajar kita bertanyakan, itu menunjukkan bahawa kita memberi perhatian. Bila kita beri perhatian satu-satu perkara yang kita tidak faham, maka kita akan bertanya. Okey. Kemudian tujuannya lagi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mengembangkan idea dan pemikiran. Kemudian memberi kelebihan kepada seseorang
membangkitkan rasa minat dan rasa ingin tahu kepada sesuatu. Itu tujuan kita bertanya. Okey. Tengok pada muka surat 20 ya. Kisah Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas ni? Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi lah. Okey, Ibnu Abbas atau nama sebenarnya Abdullah bin Abbas telah bersama-sama Rasulullah SAW sejak beliau kecil lagi. Ke mana-mana majlis ilmu atau perbincangan pasti beliau ada dan mendengarnya. Ibnu Abbas ni seorang yang bersama-sama dengan Rasulullah sejak kecil. Memang sahabat yang lama dengan Rasulullah. Kemudian keakraban beliau dengan Rasulullah SAW menjadikan beliau seorang yang berpengetahuan luas pada usianya yang masih muda. Nampak? Bila kita berkawan dengan orang yang banyak ilmu, walaupun usia kita muda, tetapi pengetahuan kita level dah tinggi, melebihi rakan-rakan sebaya yang umur sama dengan kita. Maka kita akan lebih tahulah tentang perkara-perkara di dunia ni. Kemudian Ibnu Abbas pula dia hidup bersama Rasulullah SAW, telah membentuk sifat ingin tahunya. Bila dia duduk dengan Rasulullah, maka sifat ingin tahunya tu jadi tinggi. Sebab Rasulullah kan orang yang juga merupakan seorang guru yang selalu mengajar dan memberi ilmu melalui hadis-hadis yang kita belajar sama sekarang ni. Okey. Suatu ketika beliau berasa ingin tahu yang amat sangat cara Rasulullah SAW solat. Ibn Abbas ni dia satu hari tu dia nak tahu sangat macam mana Rasulullah sembahyang yang sempurna, bukan sembahyang sekadar sembahyang takbir. Tak, ini cara Rasulullah sembahyang, cara penghayatan Rasulullah semasa solat. Kemudian lalu beliau pun tidur di rumah makciknya Maimunah binti Al-Harith yang juga isteri Rasulullah SAW. Isteri Rasulullah ni merupakan makcik Abdullah bin Abbas. Sepanjang malam beliau berjaga sehingga terdengar olehnya Rasulullah SAW bangun untuk bersolat. Beliau segera mengambilkan air wuduk Rasulullah, mengambilkan air untuk Rasulullah SAW berwuduk. Ibn Abbas ni dia bangun juga, dia yang tolong ambil air bagi Rasulullah berwuduk. Melihat kesungguhan beliau, Rasulullah SAW mendoakan beliau sambil mengusap kepalanya, ya Allah berikan dia keahlian. Rasulullah SAW berdoa kepada Ibn Abbas sambil pegang kepala dia, berikan dia keahlian dalam agamamu. Maksudnya bagilah dia ni seorang yang pandai dalam agama Islam, seorang yang pakar dalam agama Islam, dalam bab hal ehwal agama Islam. Dan ajarilah ia tafsir kitabmu, menjadi seorang yang pandai mentafsir kitab-kitab, mentafsir doa, mentafsir Al-Quran dan kitab. Doa Rasulullah SAW. Berkat doa Rasulullah SAW, Ibnu Abbas sentiasa menjadi ilmu Allah, mencari ilmu Allah dan berdamping dengan para sahabat Rasulullah SAW. Walaupun ketika itu Rasulullah SAW telah wafat. Okey, sikit lagi. Beliau sentiasa menjadi tempat rujukan para khalifah dan para sahabat sehingga beliau meninggal dunia semasa berumur 71 tahun. Jadi, apa yang kita dapat daripada faedah daripada kisah ni? Pertama sekali, Abdullah bin Abbas ni dia seorang yang baik dan dia bergaul dengan orang yang baik. Kita kena tiru sifat suka bergaul dengan orang yang baik. Kedua, dia seorang yang mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi sehingga sanggup tidur di rumah isteri Nabi, juga makciknya, nak tahu Nabi solat macam mana, pukul berapa bangun. Jadi Rasulullah menghargai benda tu. Dia pun berdoa kepada Allah supaya Ibnu Abbas ni menjadi orang yang faqih dalam agama dan pandai mentafsir Al-Quran, orang yang pakar dalam hal-ehwal agama Islam. Okey. Kemudian yang ketiganya, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat ialah doa orang yang soleh, doa orang yang soleh kepada kita akan dimakbulkan oleh Allah. Jadi kita kena minta selalu doa kepada minta doa daripada ibu ayah, minta doa daripada guru-guru supaya kita menjadi manusia yang cemerlang, manusia yang bahagia di dunia dan akhirat, manusia yang berjaya di dunia dan akhirat. Okey, tengok muka surat 21. Perhati, baca dan faham perkara yang patut dielakkan sewaktu bertanya. Elakkan perkara ni ya. Okey, yang pertama sekali bertanya dengan panjang lebar. Cukuplah kita bertanya sekadar untuk sesuatu benda tu dah menunjukkan yang itu adalah soalan. Tak perlu kita pula nak jelaskan soalan kita. Tanya dengan soalan yang pendek. Kemudian bertanya dengan tidak ikhlas. Maksudnya kita bertanya tapi dalam hati kita mungkin bertanya kerana rakan-rakan ada di tepi kita, ataupun mungkin kerana mahukan perhatian daripada guru, ataupun mungkin kerana kita bosan, akhirnya kita pun bertanya padahal benda kita dah tahu. Jadi kena ikhlas lah. Kemudian bertanya dengan menggunakan bahasa yang kasar. Tak boleh nak guna bahasa yang kasar sebab dia
tidak ada adab seperti yang kita belajar tadi. Bila kita bertanya dengan bahasa yang kasar, kita akan dapat jawapan pun mungkin kita akan dapat jawapan yang tidak tepat ataupun jawapan yang pendek atau jawapan yang tidak seperti yang kita hajatkan. Kemudian tidak mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Kita bertanya seolah-olah kita meminta tolong, minta tolong kepada orang lain untuk memberi jawapan. Jadi seeloknya berilah ucaplah terima kasih kerana telah menyelesaikan masalah kita. Kemudian bertanya dengan tidak memohon izin terlebih dahulu. Maksudnya kalau dalam kelas kita angkat tangan, bagi tahu kat guru nak bertanya. Jangan terus-terus bertanya, guru tengah bercakap belum habis kita bertanya. Ataupun kemudian tidak dimulakan dengan bismillah dan memberi salam. Maksudnya apa? Bismillah kita nak bertanya, bismillah sepatutnya bismillah terlebih dahulu. Bismillah tak perlu bismillah kuat-kuat. Bismillah contoh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sambung dengan soalan kita. Ataupun kita nak jelaskan bismillah kita pun tak ada masalah, dan berakhir dengan memberi salam. Bila habis tanya contoh, Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan akidah? Jadi saya mohon penjelasan daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah simple kan? Okey, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyas'al as-sadiqina 'an sidqihim. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 8. Maksudnya Tuhan berbuat demikian supaya ia menyoal orang-orang yang benar beriman tentang kebenaran iman mereka untuk menyempurnakan balasan baik mereka. Itu maksudnya dalam Al-Quran juga ada dalil tentang pertanyaan ni, supaya menyoal orang yang benar beriman. Okey, baik.